warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dan Dewan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri yang memberi analisis, jawapan serta jaminan di atas tanggungjawab di bawah kementerian beliau. Seterusnya kita mohon Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang telah dipanggil oleh ahli-ahli yang berhormat Senator, sukacita saya mencahirkan setinggi-tinggi perhargaan, menjunjung kasih ke atas titah diraja semasa Istiadat Pembukaan Mesyuarat pertama Parlimen ke-15 pada 13 hari bulan Februari yang lalu. Terima kasih kepada semua ahli yang berhormat Senator, seramai 8 orang yang antara lain telah menyentuh portfolio Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (RECC). Semua pandangan, teguran dan cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli yang berhormat berhubung perkara yang telah dibangkitkan berkaitan dengan RECC amatlah dihargai. Saya akan menjawab ke atas perbahasan ini mengikut 4 isu utama seperti berikut. Pertama, bekalan air. Kedua, banjir. Ketiga, hakisan tam. Nombor 4, alam sekitar dan perubahan iklim. Isu pertama, bekalan air. Saya akan mulakan dengan isu bekalan air. Yang berhormat Senator Tuan Suraya Haji Muhammad Apandi bin Muhammad, mohon kerajaan menangani segala isu bekalan air di negeri Kelantan dan mohon kerajaan mencadangkan mekanisme bagaimana air tidak terhasil non-revenue water dapat disasarkan sehingga pada tahap 20 atau 25% dan seterusnya kebocoran dapat diatasi. Tan Sri Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat di bawah peruntukan pembangunan Rolling Plan 3 Rancangan Malaysia ke-12, kerajaan persekutuan telah memperuntukkan ringgit Malaysia 10.25 juta bagi melaksanakan projek air untuk negeri Kelantan dan kemudahan pinjaman daripada Perpadanan Akses Air Pahat sebanyak ringgit Malaysia 664.8 juta di bawah tempoh operasi keempat. Berhubungan dengan isu air tidak terhasil ataupun dengan izin non-revenue water NRW, kerajaan persekutuan telah memulakan program pengurangan NRW kebangsaan pada tahun 2017. Dengan jumlah peruntukan ringgit Malaysia 1.9 bilion bagi mengkurangkan kata NRW secara berterusan. Program ini dilaksanakan melalui 2 pendekatan, iaitu pendekatan 1 untuk mendapatkan kata asas NRW secara tepat tam. Pendekatan 2 melibatkan pengurusan NRW secara berterusan. Pendekatan 1 memfokuskan kepada negeri-negeri yang mencatatkan kata purata NRW melebihi 40% melalui peruntukan secara keran. Negeri yang terlibat dalam pendekatan ini adalah Beris, Pahang, Kelantan, Sabah, Sarawak, Kedah dan wilayah persekutuan Labuan. Di bawah pendekatan ini, kerajaan memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 150 juta di bawah RP3 tahun 2023 RMK ke-12. Manakala pendekatan 2 merupakan inisiatif yang ditawarkan sebagai gerakan kepada operator bekalan air untuk melaksanakan program pengurangan NRW secara berterusan yang diberikan melalui konsep keram sepadan. Yang melibatkan negeri-negeri... Yang Berhormat Timbalan Menteri, boleh penjelasan tambahan. Negeri-negeri yang tersebut, yang disebutkan tadi, sasaran dia berapa persen NRW dan bila jangkaan kerajaan dapat dihasilkan
NRW di bawah peratusan tertentu NRW. Boleh kita dapat jawapan tak, Tan Sri? Ya, terima kasih Yang Berhormat Senator. Dalam tangan saya sekarang itu jawapan tidak ada berkaitan. Nanti saya kasih jawapan bertulis secara bertulis. Boleh, terima kasih Yang Berhormat. Yang melipat saya teruskan Tan Sri. Cuma bila ada komitmen Okey. nak beri jawapan bertulis, hendaklah sebenarnya diberi. Okey. Banyak komitmen bagi jawapan bertulis tapi tak beri. Jadi kita nak beri penegasan supaya betul-betul diberi selepas menjawab ataupun dalam tempoh yang diberi oleh Setiausaha Dewan Negara. Ya, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya teruskan. Yang melibatkan negeri-negeri yang mencatatkan kata NRW kurang daripada 40%, iaitu negeri Melaka, Pulau Pinang, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Terengganu dan Selangor. Melalui pendekatan ini, kerajaan menyediakan insentif berjumlah ringgit Malaysia 1.371 bilion dalam bentuk ibuhan balik sebanyak 50% hingga 75% daripada perbelanjaan yang dilakukan oleh syarikat-syarikat air bagi mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang Berhormat Senator Dr. Wan Martina binti Wan Yusof mohon menyatakan langkah dan tindakan kerajaan untuk proses penukaran baik lama yang telah uju bagi memastikan bekalan air bersih di negeri Kelantan. Tan Sri Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat Senator bagi memantau dan menyelesaikan masalah bekalan air di negeri Kelantan, NRCC telah melaksanakan tindakan intervensi menerusi penubuhan jawatan kuasa khas isu bekalan air Kelantan. Bagi memastikan bekalan air bersih yang stabil dan mengatasi kehilangan air secara fizikal di negeri Kelantan, Syarikat Air Kelantan Sdn Bhd AKSP telah dan sedang melaksanakan projek pergantian baik lama jenis asbestos simen AHC sepanjang 4,091 km di seluruh Kelantan secara berfasa. Status semasa projek yang diperuntukkan menerusi pinjaman PAAP sebanyak ringgit Malaysia 301 juta adalah seperti berikut. Senarai projek program penukaran baik 2018, pinjaman dari PAAP 6 pakej telah siap pemasangan baik sepanjang 90,55 km. Dan satu pakej sepanjang 95,36 km lagi sedang dalam proses penyediaan dokumen yang dijangka dapat ditender pada Jun 2023. Kedua, penukaran baik 2019, pinjaman dari PAAP. Pakej 1 dan pakej 2 dalam pembinaan. Pakej 1 sepanjang 104 km dijangka siap pada April 2024 dan pakej kedua sepanjang 124 km dijangka siap pada Jun 2024. Selain itu, kerajaan persekutuan melalui program pengurangan NRW kebangsaan pendekatan 1 telah memperuntukkan ringgit Malaysia 69,18 juta kepada negeri Kelantan. Pakej 1 bagi kerja-kerja pergantian meter sistem input volume SIUV, meter penggunaan dan pemeter GIS untuk mendapatkan bacaan NRW tepat telah siap dan diserahkan kepada AKSP pada Mac 2023. Manakala pakej 2 melibatkan kerja-kerja pergantian dan perbaikan tangki air dijangka siap pada Oktober 2023. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Dr. Wan Martina binti Wan Yusof dan YB Senator Tuan Balasubramaniam, anak lelaki Nacapan, memohon kerajaan segerakan pembinaan takungan air pinggiran sungai TAPS di Lapok Macan. Tuan Yang Dipertua,
Kerajaan pusat telah meluluskan binaan TAPS berkapasiti 500 juta liter sehari CAH di Mukin Cok Lapok, Macang, Kerantang menerusi Loring Plain 3, RP3 RMK ke-12 dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 630 juta. Pelaksanaan fisiko projek ini dijadualkan bermula pada suku keempat tahun 2024 dengan tempoh pembinaan selama 3 tahun. Projek dijangka siap pada tahun 2027. Pelaksanaan projek TAPS dijangka mampu menyediakan air mentah yang mencukupi untuk diproses bagi membekalkan air terawat kepada pengguna di kawasan Kerantang Utara. Yang berhormat Senator Tuan Haji Atu Nasir bin Haji Idris, mohon kerajaan menjelaskan isu berkaitan penyelesaian terhadap tuntutan cah, air mentah dan bayaran yang munasabah daripada kerajaan negeri Kedah terhadap kerajaan negeri Pulau Pinang. Tan Sri Tuan Yang Dipertua, melalui pintaan kepada jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan pada tahun 2005, bidang kuasa berhubung sumber air dikekalkan di bawah senarai negeri, manakala bidang kuasa mengenai perkhidmatan bekalan air diletakkan di bawah senarai bersama. Pintaan ini dibuat bagi memastikan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat bekerjasama atas semangat perkongsian kuasa untuk meningkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan bekalan air kepada pengguna. Isu tuntutan cah sumber air mentah antara kerajaan negeri Kedah dan kerajaan negeri Pulau Pinang perlu diselesaikan melalui kesepakatan bagi mencapai kata putus yang dapat memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Yang berhormat Senator Tuan Haji Atu Nasir bin Haji Idris, seterusnya mohon kerajaan mempertimbangkan pertambahan siling pelaksanaan projek wakaf air kepada ringgit Malaysia 100,000. Tan Sri Tuan Yang Dipertua, jawatan kuasa untuk wakaf air ditumpukan di bawah NRECC. Skop tugas jawatan kuasa tersebut adalah untuk menerima, menilai dan memantau projek wakaf air. Manakala akihan dan wakaf air dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Malaysia YWM. Jawatan kuasa juga telah memutuskan bahawa tanah tampung wakaf air digunakan bagi membiayai projek-projek perkhidmatan air yang merangkumi bekalan air, pemeliharaan sumber air dan pembentungan berskala kecil yang tidak melebihi ringgit Malaysia 50,000. Justerut, penambahan atau peningkatan peruntukan boleh dikaji dan dinilai semula mengikut kesesuaian. Isu kedua, banjir. Tan Sri Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin memberikan penjelasan berkenaan isu banjir. Yang berhormat Senator Tuan Robert Lau Hui Yu, mohon kerajaan menjelaskan bilakah projek tempatan banjir di Sarawak dan Sabah. Tan Sri Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, projek tempatan banjir di seluruh Sabah dan Sarawak tetap diteruskan seperti perancangan untuk tahun 2023. Sebanyak 13 projek di Sabah dan 8 projek di Sarawak. Berstatus pelaksanaan dan penyediaan kajian bagi penyelesaian secara menyeluruh di Sarawak. JPS melaksanakan projek RTP Sibu yang dipecahkan kepada 5 fasa. Pecahan fasa ini berdasar jumlah peruntukan yang diluluskan dari masa ke semasa dan penilaian ke atas kawasan tersebut. CBS akan memberi perhatian pada kawasan yang kritikal untuk dilaksanakan dahulu, diikuti dengan fasa seterusnya.
Pelaksanaan rancangan tempatan pancir RTP Sipu seperti berikut. Pertama, RTP Sipu fasa 1 yang bermula pada tahun 2009 telah siap dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-9 dengan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 138 juta. Kedua, RTP Sipu fasa 2 yang bermula pada tahun 2013 juga telah siap dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-10 dengan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 70 juta. Ketiga, RTP Sipu fasa 3. Lembaga Padang Kerajaan Sarawak telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan kos projek berjumlah ringgit Malaysia 100 juta. Projek ini telah bermula pada tahun 2018 dan dijangka siap berjalan Disember 2023. Nombor 4, RTP Sipu fasa 4 peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 5 juta telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-12. Dan kelima, bagi pelaksanaan RTP Sipu fasa 5, pemohon kelulusan projek akan dimohon di bawah rolling plan yang akan datang sekaligus dapat memastikan Bandaraya Sipu dapat dilindungi dari masalah banjir secara menyeluruh. Yang berhormat Senator Tuan Parasubramaniam, anak lelaki Nacapan, mohon kerajaan memberikan status terkini projek tempatan banjir yang sedang dilaksanakan. Tan Sri Tuan Yang Di-Pertua, NRCC melalui Jabatan Perairan dan Sairan telah diluluskan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 11.53 bilion bagi 93 projek tempatan banjir. Di bawah Rolling Plan 3 tahun 2023, rancangan Malaysia ke-12 sebanyak ringgit Malaysia 1.01 bilion telah diperuntukkan oleh projek tempatan banjir bagi kawasan-kawasan berisiko tinggi dan kerap dilanda banjir. Yang berhormat Senator Datuk Lim Peh Heng, mohon Jabatan Pengairan dan Sairan JPS untuk lebih proaktif dalam memelihara sungai dan memastikan keadaan setiap saluran air adalah pada tahap yang optimum. Keluhan rakyat, khususnya di Batu Pahat, Johor berkaitan sistem pemparatan yang lama, tidak diselenggarakan dan dikorekkan sehingga menyebabkan air parit muda melimpah ke jalan raya dan mengakibatkan banjir. Tan Sri Tuan Yang Di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, sebenarnya terdapat berbeza tanggungjawab dalam mengurus dan menyekara sungai dan sistem pemparitan. Bersurat Jemaat Menteri pada 19 hari bulan Jun 1996 telah memutuskan supaya Jabatan Perairan dan Sairan JPS diberi tanggungjawab sepenuhnya mengurus dan menyegara semua sungai termasuk sungai di kawasan pihak berkuasa tempatan PPT, manakala PPT bertanggungjawab mengurus dan menyegara sistem pemparitan di kawasan masing-masing. Terus itu NRCC mengambil perhatian dengan cadangan ahli yang berhormat kepada JPS dalam pemeliharaan sungai pada tahap optimum walau bagaimanapun JPS akan menyegara sungai-sungai berdasarkan peruntukan yang diterima. Isu ketika hakisan Tan Sri Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya saya ingin menjelaskan isu berkaitan masalah hakisan. Yang berhormat Senator Datuk Lim Peh Heng, mohon kerajaan segerakan pelaksanaan projek bagi mengatasi masalah fenomena air pasang dan hakisan pantai. Tan Sri Tuan Yang Di-Pertua, NRCC melalui JPS sentiasa memantau secara berkala kejahatan fenomena air pasang besar terutama
di kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia. Kejadian fenomena air pasang besar hanya akan menjadi lebih buruk sekiranya disertai angin kencang, ombak besar dan hujan lebat yang berlaku serentak yang akan menyebabkan berlakunya banjir kilat, limpahan air laut dan banjir pantai. Bagi mengatasi permasalahan tersebut, projek mengatasi masalah fenomena air pasang besar akan hakisan pantai berbagai negeri telah dimohon di bawah Rolling Plan 3 Rancangan Malaysia ke-11 melibatkan 22 projek bagi 8 negeri di sebelah pantai barat Semenanjung Malaysia termasuk negeri Johor. Tan Sri yang dipertua izinkan kasih saya sedikit masa, kasih habiskan lagi 5 kertas saja boleh? Buat congak sikit. Sementara baca atas tu tengok bawah sikit. Jadi boleh ekonomikan perkataannya. Thank you. Tan Sri yang dipertua. Semua projek telah siap kerja ukur serta siasatan tanah dan dalam peringkat bentuk tanaman. Proses tender dijangka akan bermula pada suku ketika tahun 2023. Manakala gereja fisikal akan dilaksanakan pada penghujung tahun 2023. Mengambil masa selama 12 hingga 18 bulan untuk disiapkan bergantung kepada lokasi projek. Isu keempat, sekitar dan perubahan iklim. Tan Sri yang dipertua, Tuan yang dipertua, seterusnya saya ingin memberikan penjelasan berkenaan isu dalam sekitar dan perubahan iklim. Yang Berhormat Senator Dato' Muhammad Hishamuddin bin Yahya mohon penjelasan daripada pihak kementerian berhubung cadangan dalam menjadikan wilayah persekutuan sebagai pantai pintar 2030. Yang bebas karbon dan menyatakan insentif yang ditawarkan oleh kerajaan supaya sasaran ini menjadi realistik dan konsisten dalam pembangunan pantai di negara. Tan Sri yang dipertua, secara spesifiknya cadangan dalam menjadikan wilayah persekutuan sebagai pantai pintar 2030 yang beban karbon akan dijelaskan oleh pihak Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Wilayah Persekutuan. Namun begitu, dalam menjayakan agenda pantai rendah karbon, berbagai usaha telah dilaksanakan oleh NRECC menerusi Agensi Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation MGTC sejak 2011 melalui pelaksanaan rangka kerja pantai rendah karbon LCCF dan program Low Carbon City 2030 Challenge LCC 2030C di peringkat PPT dan rangkaian kongsi pantai rendah karbon yang terlibat. NRCC juga telah melancarkan Green Pembangkit Pantai Rendah Karbon gerak sebagai ringgit Malaysia 35 juta melalui pelancaran 2021 sebagai langkah gerakan dan sokongan kepada PPT untuk melaksanakan inisiatif pantai rendah karbon berimpak tinggi. Berapa lama lagi ya Muhammad? Dua lagi saja. Ha? Dua kata saja. Senyum banyak ni tapi lewat sangat. Barangkali orang penyoal soal tu sudah pun terasa bahawa soalannya tidak meliputi perkara yang patut disebut. Betul. Jadi saya tolong setuju tu. buat dia punya. Menteri jangan baca je gitu, kita nak penerangan. Kalau you baca je macam tu. Okey. Kan? Itu, Menambahkan kita lagi tak faham. ambil itu sebagai celahan lah. Okey, sampai celah. Celahan yang sangat baik. Okey. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Setelah ini saja saya penjelasan yang dapat saya berikan. Kasih pendek sikit lah. Thank you. Mengenai isu-isu yang telah dibagikan, saya berharap daripada penjelasan tersebut yang telah dapat menjawab persoalan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat Senator.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan dan membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan NRCC. Kementerian akan mengambil perhatian dan tindakan ke atas perkara-perkara yang telah dibangkitkan. Saya memberi jaminan bahawa mana-mana pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh saya pada kali ini akan diambil catatan untuk tindakan susulan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Terima Yang Berhormat kasih, Tan Timbalan Sri. Menteri. Terima kasih. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang di-Pertua, pertamanya izinkan saya menzahirkan